Bagaimana merungkai hadis jariyah? Jadi persoalan Nabi SAW bertanya soalan kepada hamba perempuan, ini diriwayatkan sekurang-kurangnya daripada 4 orang sahabat, selain daripada riwayat-riwayat persendirian yang lemah. Satu, hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Bani Sulaim ni tinggal di antara Madinah dan juga Mekah. Yang kedua, hadis Syarid bin Suwaid Al-Thaqafi. Al-Thaqafi, Bani Thaqif ini tinggal di Taif. Yang ketiga, hadis Ubaidullah bin Utbah bin Mas'ud, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas tentang seorang lelaki Ansar. Ini mungkin satu kisah yang sama. Macam mana tahu satu kisah yang sama? Nanti saya akan sebutkan bagaimana. Ada evidence di dalam hadis yang menunjukkan bahawa ketiga-tiga ini mungkin merujuk kepada kisah yang sama. Yang keempat, hadis Utbah bin Mas'ud tentang seorang perempuan, yang riwayat ini mungkin ada perbahasan yang kita akan bahaskan kemudian. Seterusnya, riwayat-riwayat tunggal tentang hadis al-jariyah yang pada penilaian saya kesemuanya ada kelemahan yang kita akan nilai juga. Pertama sekali, hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Hadis ini, saya besarkan tak? Okey, hadis ini diriwayatkan daripada Muawiyah oleh Atha bin Yasar. Daripada Atha bin Yasar diriwayatkan oleh Hilal bin Abi Maimunah. Daripada Hilal bin Abi Maimunah, sekarang ni semua thiqah, diriwayatkan oleh 2 orang besar dengan lafaz yang sama, iaitu Yahya bin Abi Katsir dan juga Malik bin Anas. Daripada Yahya bin Abi Katsir diambil Harb Abban Al-Auza'i. Sekurang-kurangnya ini Al-Auza'i, Hajjaj As-Sawaf dan juga Ma'mar. Jadi 5 orang yang besar. Daripada Imam Malik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Abdullah bin Wahab, Qutaibah bin Sa'id, Ibn Qasim, Mus'ab dan juga Yahya At-Taimi. Artinya, daripada 2 orang ini, Yahya bin Abi Katsir dan juga Malik bin Anas rahimahumullah, hadis ini berubah menjadi mutawatir. Di situ bermula hadis jariyah dengan lafaz Ainallah menjadi mutawatir. Direkod oleh lebih daripada 20 orang. Ada dalam lebih daripada 20 kitab hadis dengan lafaz yang disepakati oleh kedua-duanya, iaitu Ainallah dan juga Man Ana. Kecuali ada perbezaan sikit daripada Ibnu Qani', boleh lihat warna hijau. Semua lafaznya disepakati oleh rawi peringkat pertama, thiqatu sabut dan juga thiqah. Kecuali Ibnu Qani' yang warna hijau tadi, saduq yukhti, ada lafaz yang berbeza. So balik kepada penilaian tadi, apabila ada perbezaan sebegini, yang lemah akan ditolak kalau bercanggah dengan yang lebih kuat. Apatah lagi seorang yang lemah bercanggah dengan 20 orang yang lebih kuat, tak boleh pakai. Nanti kita akan cek lebih detail kemudian. Saya ulang sekali lagi bahawa hadis Muawiyah bin Al-Hakam ini sahih. Tetapi bukan pada dataran sahih yang paling tinggi sekali. Kita lihat ada perawi yang bernama Hilal bin Abi Maimunah, atau dia ada perbezaan sikit, tapi semua sepakat dia merujuk kepada orang yang sama. Hilal bin Abi Maimunah ini, kalau kita tengok apa yang dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi, syaikhun yuktab hadithu. Dan apabila Abu Hatim Ar-Razi menghukumkan seseorang begitu, Imam Az-Zahabi kata apa? Alimtu bil istiqra'i tam anna Abu Hatim Ar-Razi idza qala fi rajulin yuktabu hadithuhu annahu indahu laysa bihujjah. Bagi Abu Hatim Ar-Razi, sesiapa yang dikatakan yuktabu hadithuhu, dia bukan hujjah, tidak boleh jadikan hujjah. Walaupun ramai juga ulama yang lain mengkategorikan Hilal sebagai thiqah. Itu saya tidak nafikan. Atas sebab tu saya kata tidak boleh meletakkan pada dataran sahih yang paling tinggi. Kerana kita akan lawankan nanti dengan hadis Ubaidullah. Baik. Dan kemungkinan silap Hilal tu ada dalam hadis ni juga. Kalau kita bawa kalam Ibn Abdul Bar, kenapa boleh keliru Muawiyah bin Al-Hakam ke Umar bin Al-Hakam? Siapa yang datangkan kekeliruan ini? Kemungkinan Ibn Abdul Bar kata kemungkinan kekeliruan itu datang daripada Hilal. Waqad yumkinu an yakuna al-ghalatu fi ismihi jaa min qibali Hilali, iaitu dia adalah syekh kepada Imam Malik. Sebab bila Imam Malik ditegur, ni Muawiyah bukan Umar. Imam Malik kata tak, ini aku dengar daripada guru aku. So Imam Malik insist nama dia Umar bin Al-Hakam. Jadi betul dia dengar daripada guru dia, jadi kemungkinan besar kesilapan itu datang daripada Hilal. Ini juga kita boleh kata sebagai satu bentuk qadah kepada kethiqahan Hilal. Ia segi dhabat. Kalau nak dikritik Hilal bin Abi Maimunah berdasarkan perkataan Abu Hatim, semua yang belajar ulum hadis tahu di kalangan nuqad ada yang mutasyaddidin, ada yang mutasahilin, ada yang berada di pertengahan. Ini mesti diambil iktibar. Abu Hatim
adalah salah satu di kalangan yang mutasyaddidin dalam menilai hadis. Sebab itu Ibn Hajar dan Az-Zahabi dan juga Al-Mizzi yang datang selepas itu, mereka menilai secara menyeluruh. Dan Hilal bin Abi Maimunah ini dipuji oleh Daraqutni, Maslamah dan sebagainya. Jadi apabila Abu Hatim berbeza dengan para ulama yang di pertengahan, biasanya pendiriannya itu akan dinilai semula. Sebab kalau begitu, ramai rawi yang dilemahkan oleh Abu Hatim. Sebab pengkategorian begini memang ada, mutasyaddidin, mutasahilin dan orang yang pertengahan. Dan kata Az-Zahabi, apabila Abu Hatim kata Syekh yuktab hadithu, bukan Az-Zahabi kata bukan hujah, tapi Az-Zahabi kata bukan hujah di sisi Abu Hatim. Tapi Az-Zahabi sendiri bukan memegang pandangan itu kerana dia adalah salah seorang yang lenient dalam menilai hadis. Yang kedua, mungkin antara faktor kelemahan Hilal, kata Ustaz Nodrus, kerana Hilal dia tersilap, dia yang tersilap menamakan. Mungkin dia tersilap sebagaimana kata Ibn Abdul Bar, tapi kemungkinan ini tak kuat. Kerana semua orang lain yang meriwayatkan daripada Muawiyah bin Hakam, semua rawi lain selain daripada Imam Malik meriwayatkan dengan nama Muawiyah bin Al-Hakam. Imam Malik sahaja yang meriwayatkan dengan nama Umar bin Al-Hakam. Maka kebarangkalian yang lebih kuat adalah ini kesalahan Imam Malik, sebagaimana yang disebut oleh Ibn Abdul Bar sendiri. Ijma' ulama dan Asy-Syafi'i sebut Imam Malik tersalah dalam 3 nama. Bukan nak melemahkan Imam Malik, tapi ini bukan poin untuk melemahkan Hilal bin Abi Maimunah. Kerana semua murid-muridnya meriwayatkan dengan nama Muawiyah bin Al-Hakam kecuali Imam Malik rahimahullah.